Okay, the topic today is on first-time home buyer. Yeah. First-time home buyer. So it could be one of the good topic. Then, of course, the first-time home buyer, we highlight as you mentioned, the definition of first-time home buyer, who's eligible. Then we go back to how we want to link back to auction. And since you're a first-time home buyer, but you're buying auction property, what do you get? And what you can claim, what you cannot claim. Yang itu penting lah, saya rasa. Kan, there are certain new properties saja you boleh claim, betul tak? For auction I mean, first-time home buyer. Subsale, home HOC, Prima, Rumawi. Yeah. So for And auction, auction. consider boleh lah. Yeah, auction can. Yes. Okay. So we just highlight on that lah. Yes, yes. Sharon, I just want to clarify that HOC, does that apply for home first time or for all? First time. Only first time. Only. Yes. Why they have HOC is because they are encouraging first time home buyers. Those who have no property, they are encouraging them. Okay, tak apa. So let's start. Okay, boleh Yes. Okay. Ya, boleh. We start in 3, 2, 1. And before that, kalau boleh kita guna bahasa Malaysia sikit. Okay. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Boleh Okay. bahasa Malaysia. English kan? Kita campur-campur tapi bahasa Malaysia kita increase sikit. Alright. 3, 2, 1. Okay. Halo. Selamat bertemu kembali dalam siri webinar Koshis Community pada minggu ini. Koshis Community, pusat kesahihan maklumat lelong dan bidaan anda. Pada minggu ini, kita ada satu lagi topik menarik yang berkenaan dengan first time home buyer ataupun pembeli rumah pertama. Apakah itu first time home buyer dan apakah kelaikan-kelaikan yang perlu sebagai seorang first time home buyer dan siapakah yang layak dan bagaimana untuk kita tahu di mana wujudnya peluang-peluang sebagai seorang first time home buyer. Kita pada hari ini seperti biasa bersama-sama dengan Sharon dan Syamila akan cuba mendalami topik first time home buyer pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, apa itu first time home buyer? Adakah ianya melibatkan seluruh rakyat Malaysia ataupun sesiapa sahaja? Dan siapakah yang, adakah sesuatu agensi yang memberi informasi atau maklumat berkenaan dengan first time home buyer ini? Sharon, apa itu first time home buyer? Selamat sejahtera semua. Selamat bertemu kembali. So, seperti yang Jiwan katakan tadi, another interesting topic, pembeli rumah pertama. So, first time home buyer. So, siapa untuk dijadikan di dalam kategori ini? Apakah yang perlu
Rakyat Malaysia checklist. So the checklist for Rakyat Malaysia. So first time home buyer ini adalah untuk warga negara Malaysia saja. Okay. So seperti yang Jiwan cakap tadi, adakah dia untuk seluruh rakyat Malaysia? Ya dan tidak. Memang untuk warga negara Malaysia, tetapi itu adalah hanya satu kelayakan. Tetapi ada beberapa kelayakan. Alright. So kelayakan yang kedua adalah dia mesti seorang individu. So bukan sebuah syarikat, walaupun syarikat itu adalah syarikat tempatan yang telah ditubuhkan di Malaysia, tapi tidak jatuh dalam kelayakan ini. So warga negara Malaysia seorang individu. Dan adakah rakyat Malaysia ini pernah membeli rumah? Kalau ya, dia tidak layak menjadi first time home buyer. Kalau tidak, then dia masuk dalam kategori ini. Okay, so dah tahu warga negara Malaysia seorang individu tidak memiliki rumah. Okay. Apakah cara, bila saya cakap tidak memiliki rumah, bukan maksud dia tidak pernah membeli rumah. Dia juga maksud dia tidak pernah diberi rumah sebagai kasih sayang, sebagai that means bila seseorang mungkin suami isteri, suami bagi pada isteri melalui kasih sayang. So sekarang isteri mempunyai rumah tu. So inherited lah kira. Inherited, yes. Inherited. No, inherited is another dalam it's also within, but this is tidak memiliki rumah as a gift sebagai hadiah, alright. And juga tidak memiliki rumah akibat daripada wasiat. That means somebody inheritance, yes, inherited. So someone telah meninggal dan memberi rumah ini kepada seseorang itu. So tidak layak. Okay. But katakanlah rakyat Malaysia tersebut dia membeli rumah dengan seorang lagi. So ada dua nama. Dia adalah owner untuk separuh bahagian saja. Adakah dia layak? Tidak layak juga. Sebab dia ada memiliki rumah. Nama dia ada dalam perjanjian jual beli tersebut. So kita repeat balik ya. Rakyat Malaysia seorang individu tidak ada rumah, tidak memiliki rumah atas nama dia, tidak ada mendapat rumah melalui wasiat atau inheritance, dan tidak ada nama dia sebagai joint owner pemilikan. So that is first time home buyer. Itu adalah first time home buyer. Thank you Sharon, thank you. So jika ianya ini merupakan satu syarat-syarat siapa yang boleh dikatakan layak untuk dikategorikan membeli first time home buyer ini, pembeli rumah pertamaku ni, apakah wujudnya special clauses ataupun terma-terma yang unik melibatkan stamp duty, melibatkan apa-apa saja jenis kos-kos oleh kerajaan Malaysia pada ketika ini. Syamila, apakah kelayakan atau apakah faedahnya menjadi pembeli rumah pertama ataupun first time home buyer? Okey. Selamat sejahtera semua. Topik kita first time home buyer. Okey, apakah faedahnya menjadi seorang first time home buyer? Okey, faedahnya adalah terdapat pengecualian duty stamp ataupun terdapat peramitan duty stamp. Pengecualian maksudnya dikecualikan 100%, peramitan maksudnya diberi diskaun. Okey, itu bergantung kepada harga rumah yang kita beli. Okey, sebelum itu, apakah harta yang kita layak untuk mendapatkan keistimewaan ini? Harta itu haruslah satu harta kediaman. Okey, strictly harta kediaman, tidak termasuk small office, home office,
small office, flexible office dan small office, virtual office dan service apartment. Okey. Untuk harta-harta sebegini dia tidak termasuk dalam kategori harta kediaman untuk mendapatkan pengecualian ataupun peramitan cukai. Okey, bagi harga di bawah 300,000 cukai duty stamp untuk pindah milik dan juga duty stamp untuk dokumen-dokumen perjanjian pinjaman dikecualikan kesemuanya. Jadi first time home buyer tersebut tidak perlu membayar apa-apa duty stamp. Okey, itu untuk harta-harta kediaman di bawah harga 300,000. Okey, sekiranya harga melebihi 301,000 sehingga 500,000, maka untuk duty stamp untuk bahagian pindah milik akan diberi peramitan sebanyak RM5,000 dan untuk perjanjian pinjaman melebihi 301,000 sehingga 500,000, peramitan yang diberi adalah RM1,500. Okey, itu adalah keistimewaan menjadi seorang first time home buyer. Okey, keistimewaan diberikan oleh pihak kerajaan untuk mengurangkan kos seorang first time home buyer. Tujuan pengecualian dan peramitan ini diberi adalah untuk mengurangkan beban seorang first time home buyer. Okay. Terima kasih Syamila. Okey, jika ini merupakan faedah-faedah untuk menjadi first time home buyer, adanya stamp duty waiver daripada pihak kerajaan kepada pembeli-pembeli rumah pertama. Sharon, apakah jenis-jenis rumah ataupun dalam keadaan apa rumah itu yang boleh dikategorikan sebagai layak menjadi ataupun layak dibeli oleh pembeli rumah pertamaku dalam satu polisi ini? Apakah jenis-jenis rumah yang boleh dibeli? Jenis-jenis rumah that means it's adakah rumah itu mesti menjadi rumah yang baru dibina ataupun okay. apa saja jenis? So untuk layak menjadi mendapatkan stamp duty waiver ini, so seperti yang Syamila terangkan tadi, very clear, it has to be rumah kediaman or we call it dwelling house. Okay, so harta kediaman atau dwelling house ini boleh, it's actually more on sub-sale and auction purchase. So you are buying property yang telah di auction, tapi property yang telah di auction boleh jatuh dalam kategori where the owner is an individual dan juga owner adalah pemaju. Okay, so di mana siapa yang layak? So macam mana? Adakah pembeli pertama ini layak? So untuk sub-sale, untuk auction, kalau dia owner tu adalah seorang individu, then yes, dia layak. But what about developer? Now, kalau case auction, kalau property itu masih atas nama pemaju, dia layak juga mendapat stamp duty waiver. Okay? Tapi kalau dia membeli rumah directly daripada pemaju, then dia kelayakan ini tidak wujud dari segi apa yang Syamila terangkan tadi, that 301,000 to 500,000. Kerajaan telah memberikan another keistimewaan kepada pembeli pertama kalau memberi direct developer. That means dia mesti pembelian daripada pemaju. Kita call dia HOC, Home Ownership Campaign. Okay, so Home Ownership Campaign ini juga telah was introduced in June this year dan akan berterusan sampai next year, December, right? Dan harga rumah yang dibeli daripada pemaju ini adalah up to is 300,000 to 2.5 million. Tapi
Ini pun bukan nak katakan 100% waiver. Okay, dia ada waiver separuh bahagian juga. So it depends on your purchase price. But apa yang kita tahu, purchase price you 300,000 sampai 2.5 million, 2.5 juta, you akan dapat waiver. Tetapi adakah you akan dapat waiver sepenuhnya atau you akan dapat waiver separuh bahagian saja? So that is subject to your purchase price. So itu adalah direct developer. So for exemption stamp duty yang seperti Syamila terangkan tadi, it's for pembelian daripada auction properties and juga subsale. Okay, so itu adalah jenis-jenis pembelian, so melalui subsale and auction. So direct developer ada juga keistimewaan dia, tapi dia ada gazette dia yang lain, where it calls, where you buy under HOC, Home Ownership Campaign. This is to encourage buyers untuk membeli rumah. Okey, Sharon, cuma untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, adakah first time home buyer ini hanya melibatkan rumah sahaja ataupun boleh juga membeli rumah kedai ataupun soho atau sowo begitu? Adakah ia juga terlibat dalam kategori first time home buyer ni? Okay, so Syamila pun telah explain tadi harta kediaman. Okay, apakah itu harta kediaman? Your landed property, okay, rumah teres, your rumah teres berkembar, rumah teres 3 tingkat, but apartment, condominium. So kita kena tengok apakah the function of this property. Okay, apakah peranan bangunan ini dibina? Tujuan bangunan ini dibina adalah untuk stay, untuk kediaman. Then you fall under the category of harta kediaman. Now, seperti yang Syamila terangkan tadi, SOFO, SOVO, a lot of so because we all became creative. Kita jadi kreatif, so kita keluarkan nama-nama seperti ini. Now, Akta Housing Developers Act in 2015, dia telah amend, okay, perkataan kediaman ini. So apa dulu kalau you beli harta tanah SOHO, shop office, home office, small office, home office, kalau you beli harta tanah ini adalah service apartment. It's not, you tidak perlu menandatangani perjanjian jual beli yang under Housing Development Act. Okay, so it's not residential. It is deemed as non-residential property. Okay, itu adalah sebelum 2015, but after 2015, they have changed the Akta Perumahan, di mana dia telah masukkan perkataan for human habitation or partly human habitation. So bila you tengok shop office, home office, dia shop juga, dia home juga. So apa pemaju buat? Dia sediakan satu pelan tanah di mana ada katil. So katil itu menunjukkan human habitation. Manusia boleh datang untuk tinggal, human habitation. Therefore, it falls under residential property. So, bolehkah pemaju sekarang avoid signing the agreement under Housing Development Act? Tak boleh dah. So, after 2015, SOVO, SOHO, it all comes under residential property. But sekarang, so katakanlah kita telah membuat pembelian sekarang. So Syamila explain tadi, memang kalau you beli SOVO, SOHO, you tidak akan dapat waiver. Memang betul, it comes under commercial unit. But lembaga akan go a step further. They will ask for a copy of CF. Dalam CF itu akan menunjukkan harta tanah ini untuk tujuan kediaman atau shop atau office. So it's in the CF. Dan
dia berbanding mengikut situasi ya, it's case to case basis. Ada beberapa SOVO telah mendapatkan stamp duty waiver sebab CF dia menunjukkan, CF sijil kelayakan menduduki bangunan menunjukkan it's for dwelling, untuk kediaman. So they managed to get the waiver. So this is case to case lah. Okay. Thanks Sharon. Okay. Itu yang saya cuba nak fahamkan sebab bila bercakap berkenaan dengan SOHO dan SOHO ini memang ataupun service suits sebagai example lah. Yeah. Jatuh dalam kategori commercial. Manakala ini merupakan untuk residential. So kita perlu faham dengan saya rasa untuk topik-topik seperti ini sama ada mereka layak atau tidak, mereka boleh of course masuk cautiouscommunity.com ataupun dengan terus communicate dengan Sharon atau Syamila untuk mendapatkan dengan lebih lanjut ataupun lebih mendalam untuk mengetahui kelayakan mereka ataupun sama ada mereka layak ataupun property itu layak dalam kategori rumah pertamaku ini. So jangan lupa Cautious Community, pusat kesahihan maklumat lelong dan bidaan anda. Tolong like, tolong share, tolong komen dan tolong subscribe YouTube channel kami Cautious Community, di mana kami ada banyak lagi video untuk pemahaman anda dalam topik lelongan di Malaysia. Syamila, bagaimana seseorang itu boleh dibuktikan sebagai layak dalam kategori rumah pertama ataupun first time home buyer ini? Sesiapa yang ingin mendapatkan pengecualian duty stamp ataupun peremitan duty stamp dan ingin menikmati keistimewaan menjadi seorang pembeli pertama, harus membuat satu surat akuan berkanun, statutory declaration, mengatakan ini adalah harta kediaman mereka yang pertama dan mereka tidak pernah mewarisi apa-apa harta sebelum ini, tidak pernah memiliki sebarang harta sebelum ini, tidak pernah diberikan hadiah harta sebelum ini ataupun tidak pernah memiliki sebarang harta secara individu atau secara berasingan. Okey, ini semua akan dinyatakan dalam surat akuan tersebut dan surat akuan akan diikrarkan oleh pembeli dan akan diberikan sesalinan kepada pihak lembaga hasil. Itu adalah satu bukti dan cara untuk seorang pembeli pertama untuk mendapatkan keistimewaan duty stamp yang diberikan ini. Okey, sekiranya apa-apa maklumat dalam surat akuan itu palsu, didapati palsu oleh pihak lembaga hasil, maka keistimewaan itu akan ditarik balik. Dia perlu membayar duty yang penuh dan akan juga dikenakan penalti kerana membuat sesuatu akuan yang palsu di bawah undang-undang. Jadi pembeli pertama harus ingat, pastikan kamu tidak pernah memiliki sebarang harta untuk kamu menikmati keistimewaan ini. Thank you Syamila. Okey, Syamila, katakanlah saya pernah memiliki rumah. Saya pernah beli 10 tahun dulu dan tahun lepas saya telah jual rumah tu. Sekarang saya tak ada lagi rumah. So, adakah saya layak menjadi ataupun layak untuk mengambil bahagian dalam program rumah pertama ataupun first time home buyer ini? Okey, keperluan yang untuk menikmati keistimewaan ini adalah tidak pernah memiliki. Maksudnya, walaupun telah pun dimiliki dan telah dijual, adakah seseorang itu akan mendapat keistimewaan ini? Jawapannya bagi saya tidak. Kerana dia harus tidak pernah memiliki sebarang harta di bawah nama dia. Barulah dia boleh layak untuk mendapatkan keistimewaan duty stamp ini. Okey, ada juga setengah anak gua yang mereka kurang faham. Mereka akan kata, okey, ini adalah harta pertama saya, ini adalah harta pertama yang saya beli. Tetapi kita sebagai peguam, kita akan pergi lebih lanjut. Kita akan tanya dia, adakah kamu telah diberi apa-apa harta oleh ibu bapa kamu ataupun keluarga kamu ataupun hadiah daripada sesiapa?
pada masa itu setengah anak guam akan berkata ya, mereka ada memiliki rumah, mewarisi rumah daripada datuk mereka. Jadi dia memang tidak layak lagi untuk mendapat keistimewaan first time home buyer ini. Dia haruslah tidak pernah memiliki sebarang harta. Thank you Syamila, terima kasih. So, Sharon, untuk pengetahuan viewers kita, apakah kelebihan-kelebihan lain selain daripada stamp duty untuk first time home buyer ini? Mungkin Sharon boleh explain secara mendalam apa lagi keistimewaan yang wujud selain daripada stamp duty yang diperkatakan tadi oleh Syamila tadi. Apart from stamp duty, selain daripada stamp duty, keistimewaan lain. Okey, kalau seperti yang saya terangkan tadi ya, kalau pembelian dia di bawah direct daripada pemaju, dan dia boleh mendapatkan sebab kalau pembelian kita daripada pemaju, kita tidak perlu membayar stamp duty pada masa itu. Tapi bila strata title atau title dah keluar, pada masa itu baru pembayaran stamp duty akan dibuat. Jadi dengan itu tidak perlu membayar stamp duty. So if it comes under home ownership campaign, okay, seperti yang saya terangkan tadi. Dan keistimewaan yang lain, kalau pembelian adalah I'm sure pernah mendengar perkataan rumah WIP atau prima home. Okay, so rumah WIP adalah wilayah persekutuan, rumah yang di wilayah persekutuan, dan prima kebanyakan di Selangor, di Perak, Penang, semua negeri-negeri lain. Okay, but apakah keistimewaan dia? That pembeli pertama ini tidak perlu mengeluarkan deposit untuk membuat bayaran. So kerajaan kita sebenarnya ingin menolong menolong rakyat Malaysia. Siapa yang tidak boleh mengeluarkan 10% deposit untuk membuat pembelian rumah. So you have rumah WIP, you have prima home, where you akan dapat actually you akan dapat 100% loan lah, because the 10% is waived off. So kerajaan telah mengeluarkan rumah WIP, prima, sampai hari ini masih wujud, di mana pembeli pertama tidak perlu mengeluarkan duit, okay, untuk membuat pembelian tersebut. Dan juga kalau pembeli pertama pengeluaran EPF, so pembeli pertama boleh mengeluarkan EPF. Sebab kalau you pernah mengeluarkan EPF before, means you pernah memiliki rumah. So you tak layak untuk mengeluarkan EPF. So sekarang you layak sebagai pembeli pertama, you boleh mengeluarkan EPF. So itu adalah satu lagi cara di mana seseorang rakyat Malaysia, pembeli pertama, boleh mendapat duit untuk membuat renovation terhadap rumah atau untuk kos-kos lain. Oh, thank you Sharon. Okay, Sharon, Syamila, okay. Bagaimana kita di Coaches Community boleh membantu seseorang yang ingin membeli rumah di lelongan awam nanti? Apakah bantuan-bantuan yang boleh diberikan oleh Sharon dan Syamila jika seseorang itu memerlukan tunjuk ajar ataupun mungkin memerlukan rundingan supaya mereka faham dengan lebih mendalam? Bagaimana Sharon atau Syamila, bagaimana nak bantu mereka ni? Okey, sesiapa yang ingin bantuan untuk pembelian rumah, okey, boleh hubungi sama ada Sharon ataupun saya. Dan if you have any questions and all that, we can always help you and guide you to purchase a property. So if dan juga dalam website Coaches Community juga terdapat info-info yang untuk bertujuan untuk memberi satu tunjuk ajar kepada pembeli-pembeli rumah. Dan selain itu, sekiranya pembeli mempunyai apa-apa pertanyaan, boleh menghubungi kita secara terus dan mendapatkan penjelasan.
Terima kasih Syamila. So maksudnya, actually kalau kita lihat dalam membeli rumah pertamaku ini, bukan sahaja kita boleh beli rumah-rumah ini daripada pemaju ataupun daripada subsale, seperti yang kita promote sehingga sekarang. Belian rumah di dalam lelangan awam merupakan salah satu cara yang terbaik juga. Cuma kita perlu tahu rumah jenis apa, di mana dan sebagainya. Kerana ada di antara rumah-rumah yang dibeli ini memang di bawah harga pasaran. So untuk membeli rumah yang terbaik, kerana rumah tu di kawasan yang terbaik dan juga pada harga yang mampu, hartanah lelangan boleh dijadikan salah satu sumber untuk mendapatkan rumah-rumah seperti yang Sharon dan Syamila telah explain tadi. So Koshis Community pusat kesahihan maklumat anda dalam maklumat lelong dan bidaan. Sharon, apakah kesimpulan yang kita boleh buat pada hari ini? First time home buyer, apakah yang boleh kita simpulkan untuk our viewers? Apa yang Sharon nak cakap? Apa yang Sharon nak share pada hari ini? Okay. Also, tujuan kita mengadakan webinar ini untuk to explain to all viewers. Okay. Each topic we picked up dari untuk to make sure the viewers understand. Okay. So topik hari ini pembeli pertama. Kebanyakan, macam Syamila kata, kebanyakan anak Guam, kalau kita tidak tanya, diorang tak akan bagi kita tahu, atau diorang mungkin tak tahu. Sebab diorang tak tahu, kalau saya mendapat melalui hartanah melalui hadiah, saya tidak beli, tapi saya dapat melalui hadiah, so saya mesti layak untuk dapat stamp duty waiver or pengecualian or peremitan. So apa nasihat saya? Okay, is macam Syamila terangkan tadi, subscribe to Koshi Community website, sebab apa-apa yang kita berbicara, webinar kita akan masukkan di dalam Koshi Community. Tapi seseorang itu boleh juga menanya soalan, kalau tidak faham, kita akan menjawab. Okay, so kesimpulan yang saya boleh buat is, kita tidak tahu kesemuanya. Kita belajar, everyday kita belajar, but you are lucky because you have us. Okay, you have Koshi Community, you have Syamila, you have me. So kita boleh menjawab soalan atau memberi nasihat, sama ada apa yang perlu dibuat atau apa yang dibuat adalah patut atau tidak, adakah cara lain untuk membuatnya. So we are there. Secara tersendiri kita volunteer memang untuk make sure our viewers belajar something new every day. Okay, so go to Koshi Community website. Ada banyak informasi yang wujud di dalam sana. So that is what I'm trying to tell them. Sebab kebanyakan yang kita explain hari ini pasal kelayakan, ramai yang tidak tahu, atau ramai yang tahu tapi tidak tahu secara mendalam. So that's why we are here today. Okay. Thank you Sharon, thank you very much. Satu kesimpulan yang saya rasa agak mendalam information yang Sharon telah share tadi. Syamila, apa pula kesimpulan yang kita boleh buat pada hari ini berkenaan dengan topik kita, dan juga apakah cadangan yang Syamila boleh berikan kepada all our viewers? Okay, topik first time home buyers ini kita telah mengadakan topik ini untuk memberi satu pengetahuan kepada individu-individu yang belum lagi memiliki apa-apa harta pada masa ini. Jadi individu-individu ini boleh menikmati keistimewaan yang diberikan oleh pihak kerajaan, iaitu menikmati pengecualian dan juga peramitan duty stamp. Jadi sesiapa yang masih belum lagi memiliki sebarang harta, ini adalah bagi saya masa yang terbaik untuk kita membeli harta
Dan yang terbaik adalah membeli harta melalui lelongan awam, kerana harta lelongan awam adalah di bawah kurang daripada harga pasaran. Okey, dia below market value properties. Okey, jadi bukan saja kita mendapat membeli satu harta yang harganya kurang, dan pada masa yang sama kita juga menikmati satu pengecualian ataupun rembitan duty stamp. Jadi sesiapa yang belum lagi memiliki harta, tolong check website Koshis Community, get to know the properties available in the market, and kita boleh menikmati keistimewaan sebagai first time home buyer ini. Thank you Syamila. Thank you Sharon. So seperti yang telah kita bagi tahu dari awal-awal lagi, belian dalam lelongan awam hartanah merupakan satu cara terbaik untuk mendapatkan hartanah yang di kawasan-kawasan yang tertentu serta pada harga yang agak munasabah. Tetapi peluang-peluang ini selalunya kita kurang ambil peluang ini kerana kita rasa lelongan awam ini merupakan satu topik ataupun satu area yang cukup susah, dan kita tidak mahu jatuh ke dalam jerat lelongan awam hartanah ini. So pada hari ini kita telah pun berbincang satu lagi topik yang menarik, iaitu berkenaan dengan bagaimana seseorang itu yang merupakan pembeli rumah pertama atau first time home buyer boleh menggunakan peluang yang wujud yang telah diberikan oleh ataupun telah disediakan oleh kerajaan Malaysia. Bagaimana kita boleh gunakan peluang itu untuk membeli rumah yang pada harga yang terbaik ataupun mana-mana hartanah yang mungkin wujud atau mungkin ada di kawasan-kawasan yang selalunya susah untuk seseorang itu atau seseorang tuan rumah itu untuk jual. Maka lelongan awam hartanah merupakan satu cara atau satu tempat kita boleh mendapat peluang-peluang ini. So saya harap topik pada hari ini memberi satu lagi pandangan dan juga informasi bagaimana kita boleh mengambil peluang yang wujud untuk mendapatkan hartanah pada satu nilai yang terbaik. Koshis Community, pusat kesahihan maklumat dan lelongan anda, dan kami pada hari ini sangat-sangat berterima kasih kepada Sharon dan Syamila, dan saya harap lebih banyak lagi soalan-soalan yang mungkin boleh dikemukakan dalam ruang komen kami, ataupun sila layari www.koshiscommunity.com untuk menjadi ahli. Pada masa yang sama, beri pandangan anda. We need your feedback. Apakah topik-topik yang boleh kami sediakan ataupun bagi kami pandangan ataupun cadangan? Apakah topik yang patut kami cover dalam webinar-webinar kami yang akan datang? Itu juga satu feedback yang kami memang tunggu-tunggukan daripada anda semua. So koshiscommunity.com, sila like, sila komen dalam ruang Facebook kami, dan juga subscribe kepada YouTube channel kami, Koshis Community. So, jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan anda ataupun keluarga anda yang mungkin ingin mengetahui secara mendalam apa itu ataupun apakah peluang-peluang yang wujud dalam industri lelongan awam hartanah. So, dengan ini saya berterima kasih sekali lagi kepada Sharon dan Syamila, dan juga kepada anda. Jumpa lagi minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik. And if you have any other topics as suggestion, please let us know. Kita akan cuba lihat topik-topik tersebut dalam event-event kami yang akan datang. So dengan ini, terima kasih Sharon, terima kasih Syamila. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Bye. Bye.
Okay, so property review saya yang pertama, saya ada 5 property hari ini di Selangor. So property review saya yang pertama adalah di Desa Putra, Gombak. It's Desa Putra Apartment. Okay, keluasan 840 kaki persegi, 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, kemudahan-kemudahan yang berdekatan. Ada beberapa sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Dia berdekatan dengan Batu Caves. Okey. Harga reserve adalah RM160,000, harga pasaran RM250,000. Below market value 36%, sebanyak RM90,000 equity. So it's a very good purchase sebab harga reserve dia hanya RM160,000. Okay. Kalau unit ini tujuan untuk mengutip sewa, kalau bare unit kosong, boleh dapat rental sebanyak RM500. Kalau unit yang fully furnished, boleh mendapat setakat RM1,000. Okey. Harga tarikh auction. Tarikh auction adalah pada 21 Oktober 2020. Itu adalah property review saya yang pertama. Okay. So property review saya yang kedua adalah di Kajang, Taman Mewah Ceras. Okay. So Taman Mewah Ceras Kajang, 3 bilik tidur, 1 bilik mandi. Kemudahan yang berdekatan dengan Slick Highway Kajang. So Kajang Expressway lah. Okey, ada sekolah kebangsaan, ada Columbia International School, ada Ion Ceras. Okey. Harga reserve RM80,000, harga pasaran RM120,000. So below market value dia 33%, sebanyak RM40,000. Kalau unit yang kosong, boleh mendapat sewa sebanyak RM350. Kalau unit yang fully furnished, boleh mendapat setakat RM800. Okey. Tarikh auction 22 Oktober 2020. Okay. Property review saya yang ketiga adalah di Rawang, Taman Garing Utama. Ini adalah jenis terrace. Okey. Keluasan sebanyak 1098 kaki persegi. 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Kemudahan yang berdekatan dengan easy access through Kuala Genting. Okay, and then okay. Harga reserve RM145,000, harga pasaran RM230,000. Below market value percentage 37. So 37% sebanyak RM85,000. So 85,000 equity for this property. So keluasan dia agak besar juga, 1098 kaki persegi. Okey. Kalau unit yang kosong, boleh mendapat sewa sebanyak RM600. Kalau unit yang fully furnished, double the amount, boleh mendapat setakat RM1,200. Auction date dia 27 Oktober 2020. Okay. Property review saya yang keempat adalah sejenis apartmen di Kepong, Desa 1 Apartmen. Okey, harga reserve keluasan dia 657 kaki persegi. Terdapat 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Easy access to Kuala Selangor through persiaran Cemara. Okay, and ada sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Okay, harga reserve RM135,000, harga pasaran RM200,000.
Below market value percentage 33. So 33% sebanyak 65,000. Okey. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa sebanyak 500. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa sebanyak 800 ke 900 ringgit. Okey. Tarikh auction 28 Oktober 2020. Property review saya yang kelima adalah sejenis apartmen di Klang, Pangsapuri Seri Bayu, Klang. Keluasan sebanyak 657 kaki persegi, 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Okey, berdekatan, easy access to Jalan Awani. Terdapat ini bersebelahan dengan Bagan Lalang. Okey. And okay, so Bagan Lalang is Gold Coast lah. Okay. Harga rizab dia 70,000. Harga pasaran 100,000. Below market value percentage 30%. Okay. Amount dia sebanyak 40,000. Right. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa sebanyak RM500. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa sebanyak setakat RM900. Okey. Tarikh auction adalah pada 28 Oktober 2020. Now, saya telah share about the 5 properties. Semua di kawasan Selangor. Okey. So, kalau siapa-siapa yang berminat, saya juga telah memberitahu tarikh auction. So, masih ada masa. Jadi, ada beberapa yang tarikh auction dia 21, 22, 28 Oktober, 27 Oktober juga. Okey. So, siapa-siapa yang berminat boleh menghubungi Koshi Community untuk mendapatkan feasibility report. Kandungan feasibility report ni adalah merujuk kepada harta tanah ini dengan lebih terperinci. Okay, so whatever you need to know about this property ada dalam feasibility report tersebut. Jadi tidak perlu risau sebab kita akan membuat due diligence, kita akan membuat carian, kita akan mendapatkan bil-bil tunggakan, amount tersebut berapa. So semua yang saya mention tadi akan appear in the feasibility report. So please contact us, siapa-siapa yang berminat. And also if you can see, kebanyakan equity harga rizab dia it's huge. Okay, 90,000, 65,000, below market value 85,000. So it's really harga yang rendah. So harga rizab ni memang rendah sangat, right? So do contact Koshi Community untuk mendapatkan feasibility report kalau siapa-siapa yang berminat di atas harta tanah yang saya mention tadi. Okay, thank you.